صلى الله عليه وسلم شأن الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini dalam bersama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam kuliah khas online daripada Qahirah, Mesir. Jam kami pada saat ini ialah pada pukul 6.23 dan di Malaysia dalam 12.23. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada para muhibbin di seluruh tanah air dan juga di luar daripada tanah air yang telah mendoakan perjalanan kami dimudahkan. Alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad. Memang mudah dengan berkat doa daripada semua. Sesungguhnya itulah yang dikatakan suatu keajaiban yang ada pada doa. Ada orang yang bila dia berjalan, dia nak sengak-sengak, dia nak diam-diam. Sebenarnya bila kita nak berjalan, kita nak bermusafir, kita perlu bantuan daripada ramai orang, adik-adik kita, saudara-saudara kita, para muhibbin, kenalan, untuk mereka mendoakan kita. Sebab di sana, sallallahu alaihi Muhammad, keberangkalian ada situasi-situasi yang menguji kita semua di tengah jalan. Jadi pada ketika itu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yuradul qada illa bidu'a. Tidak dapat ditolak satu qada ataupun ketentuan Tuhan itu melainkan dengan doa. Jadi bila mana ketentuan Tuhan itu bakal terjadi pada kita dalam permasalahan qada mu'allaq, jadi doa itu dapat mersaksikan bahawa kita sentiasa baik-baik sahaja dalam perjalanan. Alhamdulillah. Dan kemarin memang ajib. Bila sampai di airport, sallallahu alaihi Muhammad, beg
van yang nak ambil kami tu lewat. Tapi polis sepanjang saya jumpa terbaik lah dalam sejarah. Duduk di Mesin 6 tahun dekat 7 tahun. Main pula jumpa. Dulu tak jumpa polis sebaik tu. Kemarin jumpa polis paling baik. Sahabat Sayyidina Muhammad berkat doa orang ramai. Dia macam tak tahu nak layan kami. Jadi alhamdulillah dia suruh pitani. Dia nak ambil nombor telefon van, apa nak telefon van. Memang hebat sungguh polis kemarin dengan berkat doa kita semua. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita berada di homestay yang disewa oleh pak pelajar kita untuk kita mendiami beberapa hari di sini. Untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita menyelesaikan beberapa urusan berkaitan dengan urusan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan segala-galanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Hari ini kami akan ke Mansurah dan ke Iskandariyah untuk menzarahi para ahli ulama di sana dan juga menjalin hubungan di antara ulama Kedah khususnya dan juga ulama-ulama di Mesir untuk jalinan mahabbah dua hala di antara kita dan juga mereka di sini, insya-Allah. Pada pagi ini saya ingin membawa kita semua untuk merenungi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-birru matma'annas ilaihi an-nafsu wal ithmu ma haka fi sadri wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru matma'annas ilaihi an-nafsu. Kebaikan ialah sesuatu yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itma'annas ilaihi an-nafsu, tenang kepadanya jiwa kita. Wal ismu, sementara dosa itu ialah ma haka fi sadri wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu. Sementara dosa itu ialah apa yang engkau merasa ragu-ragu di dalam dada engkau. Wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, dan kamu pula tak suka kalau orang tahu tentang perbuatan yang kamu lakukan. Itu maknanya dosa. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemarin kami berjalan di lorong Khan Khalili di Husain Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi kami ni empat orang ni Azhari, alhamdulillah. Syamil ya, dia Yamani. Dia tengok-tengok, dia kata, orang banyak gambar-gambar Fir'aun. Biasalah negeri Fir'aun. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina. Di sini ada dua jalan. Yang pertama jalan Fir'aun, yang kedua jalan Nabi Allah Musa. Dulu waktu kami menjakkan kaki di Mesir dulu, dalam tahun saya tu tahun 88. Sebelum tu Mesir ni nak masuk pintu mana pun dia akan tertulis, di sini kamu akan dapati orang yang lebih daripada engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kamu akan dapati orang yang lebih daripada engkau. Kita main jalan larat, kita akan jumpa tulisan tu. Kita main jalan kapal terbang pun kita akan jumpa tulisan tu. Kita main ikut jalan layak pun dapat kita tengok tulisan tu. Di sini kamu akan dapat, di sini kamu akan temui orang yang lebih daripada kamu. Betul? Kalau kita kata kita alim, di sini ada lagi yang lebih alim daripada kita. Saya tengok tu Uji Saleh almarhum waktu mana dia balik daripada Mekah. Kalau tak salah ingat, dia main ke Mesir ni. Dia duduk dalam satu halaqah seorang ulama Azhar. Dia kata, kalau aku tak buka pondok, aku main duduk sini lah Haji. Nak abang kata, begitu ulama Azhar. Kalau kita di Malaysia ni orang tanya hukum, kita jawab ya. Tapi di Azhar,
Kalau orang tanya hukum, dia tanya, hang mazhab apa? Anta mazhab A. Jadi dia tanya, hang mazhab apa? Bila kita kata kita mazhab Syafi'i, dia akan jawab ikut mazhab Syafi'i. Kalau kita kata kita mazhab Hanafi, dia akan jawab mengikut mazhab Hanafi. Mereka memang alim, ulama Azhar. Saya teringat waktu mana Allahumma salli ala saya ke Luxor di selatan Mesir. Waktu saya pergi dengan Nadi Wafidin, pergi ke selatan Mesir, sebab penganjuran daripada persatuan waktu itu tak ada yang menganjurkan ke selatan Mesir. Ya, saya dengan seorang sahabat saya, Ustaz Ki Penang, kami ke Luxor. Pagi macam ni lepas subuh, saya tengok beratus-ratus budak-budak pakai Zai Azhari, pakai pakaian Azhar dengan kepiah merah tu. Semua pakai macam tu, lalu depan hotel kami duduk tu, beratus-ratus. Jadi saya tanya, orang hotel ni, budak-budak ni mengaji mana? Dia mengaji Sanawi Azhar. Dia mengaji di Sanawi Azhar. Jadi satu bandar pelancongan yang sebegitu masyhur, ada Sanawi Azhar, dan mereka tu sudah pasti selesai daripada Sanawi Azhar, mereka dah habis hafal Quran, dan mereka akan masuk ke Universiti Al-Azhar. Jadi saya takjub, itu sistem yang mereka ada. Pelajar mereka sebelum masuk Azhar, mereka mesti dah hafal 30 juzuk Quran. Bila mereka keluar daripada Azhar, bila mereka di Azhar, mereka mengulang Quran yang hafal. Bila mereka habis daripada Azhar, mereka ialah hufazul Quran. Jadi subhanallah, bayangkan berapa puluh juta penghafal Quran di negeri Mesir. Kalau Allah izin, lagi kita pergi ke orang surah, kita pergi sebuah tempat namanya Faus. Orang Arab kata Faus, orang Mesir ni dia tak kerti sebut qaf, dia pelek, dia asalnya Faqus, tapi dia kata Faus. Kalau kita kata hang ada pen, kita kata, kalau bahasa Arabnya indak qalam, dia tanya indak alam, salah faham, hang sakit ke? Jadi alam tu sakit. Jadi bila pelek dia kata alam tu pen. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya pernah sampai ke tempat tu. Sebelum tu ada kawan-kawan kami pernah sampai. Jadi bila kawan pi tu, kami teringin nak pi. Yang pi tu ialah yang pi sebelum tu ialah Ustaz Yusuf. Waktu tu dia ialah Presiden Pemberam, Yusuf Rahim. Dia sampai-sampai di kampung tu, jumpa dengan omdah dia penghulu kampung tu. Jadi jumpalah masuk tu, masuk ada Sayyidina Muhammad. Lepas tu ada budak-budak masuk kampung tu, budak-budak duk pegang Quran. Budak-budak bukan, tapi depa tak macam pelajar kita di Malaysia. Di Malaysia kalau pegang Quran, mestilah pelajar tu tahfiz, jubah putih, serban putih. Sini macam budak kampung, kompang tu. Baju macam budak kampung, tapi pegang Quran. Buah pokok apa Quran, buah tiang elektrik apa Quran. Soalan senang. Jadi kampung tu. Jadi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila Ustaz Yusuf Rahim masuk dalam rumah umdah tu, ada budak-budak duk kelitin tepi tingkap, duk tengok pelik Yaban ke mana. Di Malaysia ni kalau lain pada orang lepas, Yaban semua. Jadi Yaban apa kami ni. Jadi dia tengok-tengok tu, langsung umdah ketika tu dia masuk ada selamat, dia sebut kat Syed Yusuf, dia kata ente panggil budak-budak tu, panggil masuk. Lepas tu han tanya berapa juzuk dia hafal Quran, umur dia berapa. Tanya satu orang budak, umur berapa? Dia kata asyarah, umur dia 10 tahun. Kam tafas 15 ajza, 10 tahun dah 15 juzuk hafal Quran. Tanya budak pula. Jadi begitu mana kampung tu. Kampung tu hebatnya, siapa nak kahwin dengan anak-anak mereka mesti hafiz Quran. Ni mereka tak tahu lagi ni. Doa tu tak tahu gitu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di kampung tu, orang nak kahwin dengan anak tu mesti hafal Quran. Jadi anak menantu semua hafal Quran. Lelaki bini semua hafal Quran. Anak-anak semua hafal Quran. Kalau kita boleh itu, kita boleh mengambil satu inspirasi
Soalan senam kita boleh buat di Malaysia kan, buat di darsa kan contoh kan. Siapa nak kahwin anak darsa semua nak Quran. Kan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita nak pergi ke Faus lagi insya-Allah biiznillah. Lepas tu pakai pi lah, lepas ni tengok kampung tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina. Di sini kamu akan jumpa orang yang lebih daripada kamu. Kalau alim. Kalau Allahumma salli ala sayyidina, seseorang tu contoh kita kata jahat. Di sini ada lagi lebih jahat. Sampai dalam satu syair Syauqibi, dalam satu syair dia sebut masalah semat hebatnya yang dikatakan pencuri Mesir tu jahat. Pencuri Mesir ni dia curi celak mata di mata kita tak sedar pun dahsyatnya. Jadi subhanallah, kamu bidang apa pun, kamu engineer, kamu akan dapat lebih pada kamu. Kamu akan jumpa lebih pada kamu. Kalau kamu tu seorang ahli muzik, dulu ni orang duduk di Atabah, rumah kedah lama tu, banyak dijual alat-alat muzik Mesir kan. Masalah Allah SWT. Jadi siapa pun kita, sini kita akan dapat yang lebih daripada kita. Warak contohnya. Negeri Mesir ni susah nak warak. Orang berjim Mesir ni susah nak warak. Makan diri, minum diri. Biasalah maknanya tengok Arab kan. Jadi Arab Mesir ni macam tu. Tak pakai kepiah. Jadi Mesir ni susah nak warak. Habis wasak, kalau jumpa orang yang warak, memang dia sungguh-sungguh warak. Jadi contoh kita pergi Shubra. Kita pergi di Shubra. Jadi kita tahulah Arab Mesir ni macam mana. Orang puan dia macam mana. Tapi ulama-ulama syekh-syekh di Shubra, ada guru-guru kita dulu di Shubra tu, lepas turun rumah tu, jalan tu kanan pun tak tengok, kiri pun tak tengok, betul. Tu maknanya mereka sangat menjaga pandangan mata. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, itulah yang dikatakan negeri ini. Dan juga orang Mesir, mereka pegang lepas tu, udkhulu Misran fa inna lakum ma sa'altum. Walaupun Misran tu pada mufassirin ialah Palestin, tapi mereka kata Mesir juga. Jadi lepas Mesir ni semualah umud dunia lah apa semua. Depa semua ni hari ni berbangga dengan Kubri. Jadi waktu kami duduk di dulu ni tak ada Kubri-Kubri ni. Bila saya mai ke Mesir tahun 2010 daripada Lebanon. Saya pun tak tahu taman ada Abbasiyah. Jadi waktu tak ada Kubri, bila mai pula tahun 10 tu, ada Kubri. Bila kemarin ni, depan kata daripada Husin, mai ke Hayu Sabi' bas 10 daik pakat. Macam mana? Betul. Makna dia dipotong kat belakang tu, dia tembus kat jemberang jalan tu. Memang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, negeri ini negeri yang penuh dengan berkat dan rahmat. Dan negeri ini memang hebat sebab negeri ini pernah terbuka langitnya untuk para anbiya. Dia panggil Ardul Anbiya. Semua nabi-nabi pernah sampai sini. Jabal Muqattam tu, Jabal Mu'attam. Jabal Muqattam tu Nabi Allah Isa pernah jalan daripada Palestin. Jalan tu. Jadi Palestin ni dengan sini berhubung Jabal Muqattam tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan di lereng-lereng Jabal Muqattam tu ribuan para awliya. Di antaranya kubur Ibn Daqiq Al-Ain. Jadi Ibn Daqiq Al-Ain ni dia ialah syarih, mengarang, dia syarah kepada kitab hadis Matan Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Nawawi tu. Cerita sikit untuk menarik rahmat. Ibn Daqiq Al-Ain ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kuburnya di tepi Jabal Muqattam tu. Satu hari, dan orang tak pernah tengok dia hadir sembahyang jemaah di masjid berdekatan. Satu hari tu satu orang tu dia tak puas hati. Dia mai jumpa dengan Syekh Ibn Daqiq Al-Ain. Dia ketuk pintu, Syekh Sa'id suruh masuk, Syekh Ibn Daqiq suruh masuk. Bila masuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila masuk, dia marah. Dia kata, apa Syekh ni? Masjid dekat, tapi tak pernah tengok sembahyang di masjid. Ibn Daqiq bangkit. Dia bangkit, dia pegang bau kawan tu, dia tolak.
Jatuh kawan tu, tapi bukan jatuh di rumah dia, di India. Jatuh di India. Bila jatuh di India ni kelang kabut nak balik nak balik Mesir balik. Akhirnya masalah Sayyidina Muhammad, dia pun tanya orang, tak ada cakap bahasa apa, dia orang Arab, India cakap India. Akhirnya kata orang India, nak balik boleh. Hampir jumpa syekh tu, imam masjid tu. Dia boleh tolong hang. Pergi tengok, Syekh Mudaqi Al-Ain jadi imam di India, duduk Mesir. Jadi barulah dia faham mana karamatul awliya, karamah para wali. Di sini ada makam Syekh Imam As-Sayuti rahimahullahu taala. Masalah ada sana. Di sini ada, kita kena pergi kita pergi ke Skenaria, kita wajib menziarahi makam Abul Abbas Al-Mursi, guru kepada Syekh bin Athaillah. Syekh bin Athaillah makam dia di sini, di Jabal Muqattam. Tapi guru dia duduk sana di Skenaria. Jadi dia ni asasnya dia tolak tasawuf. Kita katakan Syekhul Hikam Ibn Athaillah dia tolak tasawuf. Bila dia sampai ziarah di halaqah majlis Syekh Abu Abbas Al-Mursi, dia terkagum, dia terfana dengan perbahasan tasawuf Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Dan bila datang Syekh Ibn Athaillah, jadi Syekh Abu Abbas Al-Mursi sambut sungguh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi masalah saya sebab dia nampak dah dia akan jadi murid aku, dia ada potensi, dia melihat. Akhirnya subhanallah, daripada Syekh Abu Abbas Al-Mursi lah jadi Syekh Ibn Athaillah berguru, akhirnya mengeluarkan satu kitab yang sangat hebat, iaitu kitab Hikam Ibn Athaillah. Jadi subhanallah, menziarahi mereka ni sebenarnya kita menziarahi orang-orang yang bukan mereka yang kita kata orang mati. Kita ziarah mereka sebenarnya kita ziarah orang-orang yang hidup, tapi dengan cara-cara yang hanya Allah yang Maha mengetahui hidup tu macam mana. Ya, seolah-olah macam kita main ni Ustaz Tumizi, kita ni main bersalam dengan mereka, kita nak balik buat kerja lebih besar yang amanahkan oleh Allah untuk kita bekerja di akhir zaman, insya-Allah. Jadi ziarah mereka ketika mereka mati, ziarah mereka ketika mereka hidup sama. Jadi mereka itu para awliya, masalah Sayyidina Muhammad, dan para awliya ni mereka tidak mati. Mereka hidup dan masih menjalankan kerja-kerja dan tugas-tugas membantu kita yang buat kerja di alam zahir ni, insya-Allah. Ya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bila kita sebut hadis ni, Nabi sebut kebaikan itu apa yang kamu rasa tenang. Kita akan ziarah makam ulama, kita akan berjumpa dengan para ahli ulama, masalah Sayyidina Muhammad dan sebagainya. Jadi kita tak rasa apa-apa, bahkan kita tak rasa macam mana pun, bahkan kita rasa ialah ketenangan. Lepas tu pula kita akan balik rumah berhari-hari, kesan tu main duduk dalam hati kita. Itu yang katakan benda yang baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berbeza dengan perkara yang jahat, perkara yang buruk, dosa. Dosa ni mahaka fi sadri, benda yang dalam hati kita rasa teragak-agak. Jadi di Mesir ni dua jalan, nak jadi jalan Fir'aun pun boleh, nak jadi jalan, nak menjalani jalan Nabi Allah Musa pun boleh. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi kalau ingat dulu, kalau di Mesir ni zaman saya Yusuf Awang, dia syair, dia hafal banyak sungguh. Dia rajin pergi tengok khutbah. Khutbah tu semua syair. Dekat dengan orang Melayu tu ada satu masjid tu. Orang lagi dia panggil Pak Arma. Tu ada satu masjid tu dulu ni. Masjid tu khatib dia baca khutbah semua syair. Sa'ada Sayyidina Muhammad. Syekh Yusuf ni dia minat syair, dia hafal dari situ. Sa'ada Sayyidina Muhammad. Kalau dulu ni, kalau di Muhandisin, satu masjid tu yang baca khutbahnya Dr. Abdul Rashid Saqar. Yang mayan di masjid tu banyak orang muda. Dia khutbah semua menangis. Masalah Sayyidina Muhammad waktu tu. Dan kalau Masjid Azhar tu Syekh Sadiq Al-Adawi. Masya Allah, tu hebat. Syekh Sadiq, masalah Sayyidina Muhammad, kalau dia baca khutbah pertama tu semua huraian Quran.
Khutbah kedua tu ialah dia relate isu semasa dengan Al-Quran dia baca. Mana sampai dahsyatnya khutbah dia punya ketinggian di bawah orang untuk menghayati khutbah, tapi orang takbir Allahu Akbar. Dia bukan politik, dia bukan ceramah politik, tapi khutbah rohani tu orang bertakbir. Itu Mesir mah hebat. Sebab tu masalah sebelum kami sampai Mesir dulu, guru kami sebut Mesir ni apa, tak rasa ingat Ustaz Mufti Kedah lah ni, Syekh Fadil Awang. Tapi Mesir dia tak esok dalam khutbah pun boleh mengaji. Tu Mesir tu. Di Malaysia khutbah bab pancung, jalan raya kan. Jadi ni cerita dia maknanya betul-betul ilmiah. Saya tolak daripada Mesir pada tahun 88 tu, hari Khamis. Sampai di Mesir Jumaat, tengah jam sebelum berkumandang azan. Tempat kami sampai tu ialah di rumah Kedah yang pertama dulu. Ni rumah Kedah. Banat duduk lah ni kot. Dekat Kulah Banat tu. Lepas tu, pilah sembahyang Jumaat yang pertama, iaitu di Masjid Musa Nusair. Dekat rumah Ustaz Azki duduk tu kan. Khatibnya ialah masalah Syekh Hakam. Ada lagi tak Syekh Hakam? Syekh Hakam. Syekh Hakam ni hebat dia. Dia selalu menangis. Dia sembahyang dia menangis. Khutbah masalah Sayyidina Muhammad, dan ada tiap masjid waktu tu Farak nama dia. Faraj, dia fenomena Faraj. Jadi Arab Mesir dia Farak. Di Syekh Hakam ni pada khutbah tu dia cerita satu hikmah. Orang tanya pada masalah Sayyidina kepada Nabi, kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, berapa jarak di antara langit dan bumi? Dia tak memberi jawapan fakta. Antara langit dan bumi ialah 500 tahun umur kita baru sampai. Lagi pada bumi ni sampai langit kamu 500 tahun baru sampai. Jadi bila tanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, berapa jarak di antara langit dan bumi? Dia kata sejauh perjalanan doa yang mustajab. Waktu tu betul kata Mesir ni dapat ilmu tuan tu. Hari ilmu pertama saya dapat di Mesir tu. Yang pertama dapat di Mesir. Jadi subhanallah, maka begitulah pengharapan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa-doa. Mesir ni pengalaman kami, kalau duduk Mekah kita minta latu dapat. Mesir 3 hari. Try. Doa mustajab sini di Mesir ni. Jadi pada saya satu benda pun yang saya tak dapat, melainkan semua dah dapat dengan berkat negeri Mesir. Alhamdulillah. Soalan saya nama. Dapat isteri pun doa di Mesir. Ustaz zaman ni. Jadi alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni pakai di Mesir dekat. Jadi alhamdulillah. Ini semua dapat yang terbaik dan dapat tolong kita dalam perjuangan dengan berkat negeri yang pernah terbuka untuk para awliya ni, masya-Allah. Mesir ni memang wali cukup banyak. Memang cukup banyak. Kemarin tu kalau kita tengok kalau kita jalan di Khan Khalili tu, dulu lagi mari tapi tak sesak sangat kan. Dulu ni kalau berjalan berotuh semua bau wali-wali baru. Masalah Syekh Abdi Hussein tu. Kalau Syekh Mutawalli, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Rumah dia betul dengan makam Sayyidina Hussein. Tingkap tu betul dengan makam Sayyidina Hussein. Dia turun tingkap jatuh. Turun tingkap jatuh. Lama-lama mimpi jumpa Sayyidina Hussein. Pasal apa nak hijab aku dengan aku cucu aku. Jadi tu negeri Mesir tu. Dan akhirnya tak boleh hak mengadap ke arah makam Sayyidina Hussein, tak boleh tingkap. Terus berdarah dengan Tuhan dia. Alhamdulillah. Jadi kita pun dah sampai di Mesir, makam Sayyidina Hussein tu kepala. Di Syam pun saya sampai alhamdulillah badan di sana. Jadi subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad. Maka itulah karamah. Saya pernah sekali cerita sikit. Dulu saya pakai Quran di Masjid Husin waktu khidmat dengan Syekh Mustafa hafizahullah. Jadi bila khidmat tu, sebelum daripada tunggu giliran kawan duk tasmi' tu, ni kita mengulang Quran dulu. Tapi mengulang Quran tak masuk. Quran mengulang tak masuk.
Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang tidur tepi saya pakai baju macam ada pakai tu. Lepas ni jalok tu biru, jalok biru. Bila apa tak masuk dia bangkit. Anta gawiz wa ba'din tahfaz. Hang nikah dulu, lepas tu hang hafal Quran. Kejut dia. Uish. Waktu tu saya teringat hati saya ni. Waktu tu Syekh Roslan dari sini. Syekh Roslan, Syekh Khudri. Imam Zahir Syekh Roslan. Lepas apa tak boleh Quran, dia balik kahwin. Syekh Khudri pun kahwin juga di Mesir. Balik kahwin, lepas tu hafal Quran. Saya ingat latih macam tu. Aku tak boleh kahwin ni. Aku ni kena nikah apa ni. Quran tak boleh masuk ni. Dia bangkit masuk. Anta gawiz wa ba'din tahfaz. Ketak orang kita waktu tu. Jadi dia boleh baca hati kita tahu. Tu. Ustaz pasal saya tak pandai tuan tu. Pergi hafal talib. Jadi Allahu Akbar. Memang negeri ni negeri hebat. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad negeri hebat. Dan gunalah peluang sebaik-baiknya bagi anak-anak yang Allah pilih di negeri ini, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, untuk kita mendapat kelebihan yang besar daripada Allah Ta'ala kepada para anbiya. Tapi negeri ini, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau tengok tak nampak apa, dia kena cari. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kena cari. Umpamanya seperti permata yang tertimbus dengan pasir. Dia kena cari negeri ini. Ada satu orang main Mesir duduk oleh kami dulu ni, dia Mesir ni nak apa mana dapat. Tu yang kata udkhulu misran fa inna lakum ma sa'altum tu. Semua dapat. Ada seorang tu, kawan saya tu, tak tahulah dia niat apa. Mesir ni tak mengaji, nego. Orang mengaji dia main nego. Nego ni kira paling banyak duit lah kiranya. Sallallahu alaihi Muhammad. Zaman tu zaman nak makan nasi beras saya cari. Dia support seluruh pelajar Malaysia ni beras. Kaya. Semua beli beras dia kan. Nak balik menangis. Orang mai tak mengaji pun nak balik menangis juga. Sayang tengah dari Mesir. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Ada kalau Syekh Faiz, dia main Mesir ni, dia nak cari wali. Dia cari semua daripada Kahirah sampai ke Aswan, sampai ke Iskandariah. Ada Sayyidina Muhammad. Jumpa semua. Hari nak balik dia widak daripada Aswan tu sampai ke Kahirah, sampai ke Iskandariah tu. Widak para perang ulama wali-wali. Dan dia lorong-lorong kampung-kampung Arab ni nombor satu. Sekali itu kami pergi Mekah naik kapal ayam daripada Swiss ke Jeddah. Duduk tepi satu Arab Mesir. Dia tanya duduk mana? Arab tu abang kata duduk di Sa'id. Di Sa'id tu. Sa'id tak mana dia tanya? Kampung apa? Tempat kampung sekian-sekian. Kampung hang tang ni kan? Depan ni ada ni kan? Arab tu bangkit. I'm free. Boleh tahu siapa tu. Maknanya di sini siapa nak cari apa, semua dia dapat. Masya-Allah. Ada seorang kawan kami zaman dulu, dia nak cari ikhwan. Sampai boleh muamalah dengan ikhwan betul. Masya-Allah. Jadi semua dapat. Alhamdulillah. Jadi siapa-siapa yang masalah ada Sayyidina Muhammad yang ada hajat, angkat 3 hari lah bagi, insya-Allah. Dan tak ada lah lebih penting hari ini melainkan ilmu pengetahuan dan juga kita mendapat tabaruk daripada para alim ulama masih, insya-Allah. Jadi untuk itu bila sama-sama kita mengambil istifadah daripada hadis ni, sebab saya nak kata macam ni lah. Di Mesir ni mak ayah tak ada mak ayah. Niat dia apa boleh? Ada pi Tarang Gelek. No, di tengah-tengah Sungai dia tu. Sana sangat ada masuk penggoyang. Tak ada mak ayah.
Tapi orang beriman ni nak masuk di pusat Talang Gelek ke, nak masuk di pewagam ke, haka fi nafsi. Ini saya nak sebut. Soalan senang, dia takut. Nak pi. Tapi kalau benar baik, terus pi lah. Tapi kalau benar tu benar tak elok, dia akan menggugat, dia akan tu dia panggil sensor dalam diri kita ni, mengawal daripada kejahatan dan kebaikan. Mudah-mudahan insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita pun kena gelut juga 2-3 hari ni. Mai Sat. Jadi kena rebut banyak perkara sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang kita nak rebut juga ialah makan di sini, makan pok mia. Jadi semalam ni masalah Allah Muhammad, kita nak duduk Malaysia tu. Nasi tu biasa dah. Tengok depa nak jemur nasi juga, alhamdulillah lah. Tapi pilihan ni buat pok mia ni. Pok mia, kibdah, kuftah. Malam dapat dah. Rus bilaban. Cuma nak cari ishtah pula. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan masalah ala sayyidina malik kita pada pagi ini kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada pagi ini kita ditaja oleh Allahumma salli alaihi, ramai orang yang masalah ala sayyidina Muhammad yang menaja untuk perjalanan kita, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan memudahkan pemisafiran ini sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah grup infak Masjid Darussalam 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23. Khususnya perinfak grup 17, kumpulan amal jariah Brunei, Puan Zainab Daud sekeluarga, Nik Hafizi dan Umi Kalsum Puchong, hamba Allah sekeluarga Kelantan, Hajah Rohaya dan keluarga Batu Sembilan Ceras, hamba Allah Taman Warisan Putra Dengkil Sepang, Kak Rodia sekeluarga Jalan Tok Kumbang, Rosli Ibrahim dan Aminah Abu Bakar sekeluarga Tikan Batu, Zulkarnain Haji Ahmad dan Hajah Umi Kalsum sekeluarga Kelana Jaya, Muhammad Daniel Danishi sekeluarga Selangor, Maksud Ati suami dan keluarga Sarjana Utama Sungai Buloh, Sabiah binti Rapos keluarga Selangor, Muhammad Satria Budiman sekeluarga Kajang Selangor, Ibrahim Desa dan Nur Azlin Haji Osman sekeluarga Shah Alam, Sabiah binti Rapos keluarga Selangor, Muhammad Firdaus dan keluarga Bandar Baru Bangi Selangor, Rabi'atul Adawiyah sekeluarga Seberang Jaya, hamba-hamba Allah Gelimpak Shah Alam, Hajah Syaridah dan keluarga Ampang, hamba Allah Taman Warisan Putra Dengkil, Ishaq Abdullah dan Sa'idah Husin sekeluarga Batu Pahat, Suzi sekeluarga Kajang, hamba Allah sekeluarga Kampung Jalak Alok Stang, Marina, Alisha, Faris, Fariza, Taman Pemata KL, Allahyarham Haji Azmi dan keluarga Kulim, hamba Allah Putrajaya, hamba Allah sekeluarga Singapura, Woodlands, Hamizah sekeluarga, hamba Allah Taman Jitra, Haji Wan Syakizar, Hajah Harnizan dan keluarga Kajang, Nur Wahida, Khairul Nizam dan anak-anak Pendang, hamba Allah dan keluarga Pok Kelang, hamba Allah keluar dan keluarga Putrajaya, Nur Halinda Hussein dan keluarga Taman Datuk Senu Sentul Kuala Lumpur, Nur Aisyah binti Ali Muhammad dan keluarga, Nur Hafsaniza Saad Kajang Selangor, Fauziah Jitra Fatimah sekeluarga Ceras, Rahmah Zaliza dan keluarga Taman Tasik Kelugok, Pulau Pinang, Nur Saidah dan keluarga Mantin Negeri Sembilan, Amran dan Nizat anak-anak Kampung Pusu 40 Lubuk Jong Pasimah Kelantan, Haslina dan keluarga Sungai Petani, hamba Allah sekeluarga Kampung Jalak Alok Stang, Rosmah Syamsul Bahrain, Simfoni Perdana Puncak Alam, Hajah Fadilah Belakong Selangor, Aminah Syed Ahmad Al-Haddad sekeluarga Melaka, Asmawati sekeluarga Kampung Jalak Alok Stang, keluarga Almarhum Abdullah dan Almarhum Muhammad Isa Saleh bin Muhammad Akbar, Muhammad Rozi bin Husin dan Nur Fadilah sekeluarga Martan Puchong, Puchong, warga klinik pergigian Dr. Fazlis Kuala Lumpur dan Selangor, Siti Nur Fadilah Adnan Shah Sharifah Jitra, Nur Fadilah Ibrahim Puncak Alam, Mawar dan keluarga Melaka, Hani Abdullah Kampung Lincan, Sallallahu Alaihi Muhammad, Muhammad Firdaus, Muhammad Fauzi Bandar Baru Bangi Selangor, Nuriyati sekeluarga Port Dickson, Muhammad Danish Darwishi sekeluarga Selangor,
Zunaidah Yahya sekeluarga dan Samsiah Mahmud, Muhammad Asri Hijrah bin Damni Setia Alam, Haslinda Mustafa sekeluarga Rabi'atul Adawiyah Seberang Jaya, Puan Ina Aziz keluarga Kulim Kedah, Rozaini Nasruddin Ceras, Maslinda Azmi Nasrullah keluarga Kelantan, arwah ayah bunda Baharudin Cik Tum serta keluarga Pedas Negeri Sembilan, Zalinda Saleh Johor, Sarah Ismail Sungai Petani, Nuriyah Zakaria Ceras Selangor, Muhammad Satria Budiman sekeluarga Kajang Selangor, Abdul Rahim Samad Bandar Seri Putra, hamba Allah Puncak Alam, Nurul Ain Segamak Johor, Rizal sekeluarga Batu Pahat, Saniah dan anak-anak Kampung Gajah Piara, Anawiyah Hamdan Berseri Belis, Suryati Abdul Manan Bandar Tun Hussein On Ceras, Nur Azah sekeluarga, Fauziah bin Ma'asan Kuala Lumpur, Amran dan Nizah serta anak-anak Kampung Pusu, Nurul Nadir Abdullah Sungai Besi, Nur Azlin dan keluarga Setia Alam, Nur Syahbah, Nusaibah Umarah binti Norman Nilai Negeri Sembilan, Sufia Soleh Negeri Sembilan, Zarini Taman Semarak Sungai Petani, Nur Aini Puncak Alam, hamba Allah Kuching, hamba Allah Putrajaya, hamba Allah Singapura, hamba Allah Yang Fakir, Siti Hanim Hashim sekeluarga, Hafizah binti Sa'ad Bukit Payung Marang Terengganu, Muhammad Nasir dan Ainun Abdullah serta anak-anak Kampung Pelet, Mardiana binti Mat Hasan Besut Terengganu, Pak Beradik Nurin Yasmin Dania Darwish Puchong Selangor, Muhammad sekeluarga daripada Temeluh Pahang, Rosni anak-anak Alok Stak, Rashikin binti Syarif keluarga, Syahsidah Husin Taiping, suami Muhammad Yusof, Cik Rozimah dan keluarga, hamba Allah Setia Alam Perak, Nur Hayati Taman Perwira 1, Amir Muhsin dan daripada Setia Alam Kuala Lumpur, Nur Amirah Ahmad Dali dan keluarga Kota Damansara, Farah Fatin Omar dan Syasha, Sufiah Nilai Negeri Sembilan, Jufri Osman dan keluarga Ara Damansara, Rosita keluarga Teratak Pulau Jelawak Kelantan, arwah Izham Ismail Bukit Jelutung, Siti Muzalifah Muhammad Ghazali Pengkalan Hulu Perak, Umi keluarga Ambangan Haid Sungai Petani, Makcik Nur Aini Shuaib daripada Batawas, Siti Hanim Hashim keluarga, Muhammad Nur Syafiq binti Ahmad Said dan Kamalun Nisa binti Kamsuri serta para arwah Nur Aisyah Kosyari keluarga Kemuning Utama Shah Alam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati semua pelajar kita, membuka hati mereka untuk menerima taufik hidayah seumur hidup bagi usia masih ada. Allah kabulkan semua hajat-hajat mereka dan hajat-hajat kita. Moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, selalu kita dalam rahmat dia, dibimbing menuju hidayahnya, selalu dipandang dengan pandangan rahmatnya. Jika anak-anak kita anak-anak yang soleh dan juga solehah, boleh bantu agama dan perjuangan Islam di akhir zaman ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kedudukan kita ke sisinya, sehingga kita jadi hamba yang benar-benar bersyukur terhadap semua nikmat dia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.